Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri Wazir. So, terlebih dahulu saya nak ucap terima kasih lah kepada rakan-rakan yang sudi menonton YouTube saya ni. Dan Alhamdulillah baru-baru ni saya dapat target 4,000 watch hour walaupun dah dekat orang kata apa, setahun setengah lah, hampir setahun setengah lah saya buat YouTube ni, baru dapat 4,000 watch time hour, maksudnya 4,000 jumlah tontonan keseluruhan video saya, maksudnya digabungkan semua-semua tu saya dapat 4,000 jumlah tontonan YouTube dan juga 4,000 jam 4,000 jam, dan juga subscriber dah 2,000 lebih lah. So yang saya nak share ni cara nak buat channel YouTube. So cara yang saya nak buat channel YouTube ni, walaupun mungkin orang kata kau baru subscriber 2,000 dah nak ajar orang kan. Yalah, kita share sama-sama lah, maksudnya kita orang kata apa, kita grow sama-sama lah, cuba bina YouTube ni sama-sama daripada starting kan. So yang saya nak share ni bukanlah cara yang orang kata apa, formal ataupun A to Z tau. Cara A to Z tu dah ramai orang share. Cara A to Z tu maksudnya macam mana nak buat Google account. Google account ni macam ni lah, kita kena ada email Google lah. Itu benda tu tak susah sangat pun. Kebanyakan orang yang ada Facebook ada email kan. Maksudnya kita buat email Google, ada password apa semua, kita login kepada YouTube guna password Google email kita tu, kita dah boleh post video dah. So benda-benda detail tentang nama channel apa semua tu banyak benda yang kita boleh orang kata Google sendiri lah. Maksudnya benda tu tak susah sangat, kita follow je. So nama apa benda-benda tu kan. Cuma yang saya nak kongsikan ni lah cara nak bangunkan channel kita tu. Dia macam saya lah, first kali saya start YouTube ni, saya dah fikir saya memang nak buat channel saya ni hanya untuk fotografi dan travel saja. Macam kawan-kawan juga, kawan-kawan saya yang daripada dah buat YouTube account lebih 10 tahun, mungkin 15 tahun ataupun daripada mula-mula sekali YouTube ada kan. Cuma masa tu diorang tak fikir tentang nak monetize ke, nak buat duit ke apa, just nak share video, apa-apa benda video. Mungkin dalam 10 saat, 1 minit, dan apa saja video yang diorang ada, diorang share kan. So diorang tak fikir nak buat monetize ataupun nak jadikan YouTube ni satu platform untuk kongsi konten-konten yang mungkin bermanfaat pada orang lah kan. Cuma macam saya berkata tadi, saya dah, sebelum saya buat YouTube ni, saya dah fikir saya nak buat YouTube tentang fotografi dan juga travel. Cuma problem ni masa saya start tahun 2000 tu, 2020 tu, bulan 12 tu, ialah kita kena PKP apa semua kan. So susah lah saya nak cari konten-konten di luar tu, yang banyak saya buat talking headshot macam ni. So apa yang saya nak beritahu ni, kalau kepada sesiapa yang nak buat channel YouTube ni, kita kena set mind kita apa yang kita nak buat. Kena tanya diri kita sendirilah. Bagi saya, buatlah benda yang kita minat. Pasal kalau kita buat benda yang kita tak minat, just nak puaskan hati orang kan, akan sampai masanya kita boring tau. Dan salah satu cara untuk kita dapatkan subscriber banyak ni ialah kita kena konsisten buat konten tau. Konsisten tu maksudnya jangan ikut mood tau. Jangan ikut mood. Ada mood aku buat, tak ada mood biarlah 2-3 bulan orang kata berabuk YouTube tu kan. So bila buat macam tu, YouTube tak anggap kita ni serius untuk buat konten untuk channel dia tau. Maksudnya tak bila YouTube tak anggap kita ni serius, orang kata apa, kadang-kadang sebulan, lepas tu gap 2 bulan, 3 bulan, ikut suka kita kan. Lepas tu just post pun just main post macam tu tanpa ada apa, konten yang bagus lah kan. YouTube rasa kita ni macam tak serius dalam tu kan. So bila tak serius, bila YouTube beranggapan kita tak serius, dia akan orang kata apa, kurang nak promosikan channel kita kepada orang lain. Maksudnya kalau orang-orang browse channel kita susah nak keluar lah kan. YouTube tak akan promote benda tu pasal kita tak serius buat konten kau. Macam saya mula-mula saya buat tu, saya akan pastikan setiap minggu mesti ada video. Setiap minggu paling kurang satu. Ada masanya kadang-kadang satu minggu tu 3 video saya buat. Saya tak fikirlah tentang jumlah subscriber apa semua, saya tak fikir. Yang saya fikir setiap minggu saya mesti buat video. Paling cantik satu minggu 3 kali lah. Paling kurang satu minggu lah kita kena set kita punya mind ni. Satu minggu aku mesti buat satu. Paling kurang satu. Dan lagi satu, kalau boleh biar panjang lah, 5 minit macam tu kan. 5 minit. Dulu orang malas nak tengok video panjang-panjang kan. Mungkin dalam seminit 2 je orang nak tengok minit. Satu pasal data. Sekarang ni tak kisah, ada orang tengok stream, orang main game apa semua 1 jam pun tak ada hal kan. Macam kalau lebih kita buat lah dalam 5 minit ke. Untuk permulaan mungkin 3 minit lah. Ataupun paling sebaiknya 5 minit lah. Pasal apa, YouTube ni ada yang saya baca, saya tengok kan, kebanyakan orang kata apa, YouTube hanya menganggap satu view tu, kalau kita menonton video tu lebih daripada 3 minit. Ini tak termasuk short dan 60 saat, 30 saat tu lain. Ni video YouTube hanya akan anggap
satu jumlah tontonan tu, walaupun video kita tu 5 minit ataupun 1 jam ataupun 30 minit, kalau orang tu menonton 3 minit, baru dianggap satu view bang. Kalau orang tu tengok dalam 1 minit je dia, walaupun tentulah 10 orang tengok video tu, semua tengok seminit, boring kan. Dia tak anggap benda tu satu view bang. Pasal tu kita kalau boleh sebaik-baiknya kita buat paling-paling kurang 5 minit. So lagi satu, macam saya bagi tadi lah, kalau boleh kita ada target kita ataupun buat benda yang kita minat supaya tak boring kan. Dan satu lagi, buat benda yang spesifik lah sebaik-baiknya, bukan rojak lah semua benda kan. Tentang virus sana pun kita nak komen lah, nak jadi pengulas kan. Apa benda tentang kapal terbang, boat, tentang orang pelarian, macam-macam topik semua kita nak jadi pengulas kan. Boleh jugalah. Tapi kita buat asing punya channel lah. Maksudnya channel ni biarlah kita jadi orang kata platform untuk kita ulas apa saja isu semasa viral ke apa benda kita buat. Okay, tak apa, tak ada masalah. Lagi satu, buat satu channel memang khusus untuk kita minat. Kalau kita minat bertani berkebun, kita fokus tentang bertani berkebunnya. Pasal saya tengok ada seorang pemancing tu, saya tak ingat nama dia tu, you boleh search lah. Siapa yang biasa dah lama tengok YouTube ni, tahu lah pemancing ni ataupun nelayan, dia buat YouTube pasal dia pergi memancing ikan ataupun menjala ikan ataupun memukat saja. Itu saja channel dia buat. Pasal memang kerja dia kan. Dan dia tak rasa rugi pun. Pasal kalau dia tak rekod pun dia pergi sungai juga kan. So ni macam nilai tambah. Dia pergi sungai, dia rekod pakai GoPro ke apa. Mula-mula dia pakai telefon. Sekarang dah beratus ribu adalah subscriber dia. So apa yang nak sebagai tu, buat konten yang kita minat. Bila kita minat, kita tak rasa benda tu satu beban. Maksudnya kita terpaksa nak buat. Macam saya memang minat fotografi kan. So tak adalah saya nak fikir apa sangat. Lagipun macam saya dah orang kata apa, dah lama main kamera ni. So benda tu tak perlu nak research sangat. Kalau saya nak buat konten, saya boleh cakap je tentang pengalaman saya tu kan. Kalau kita buat benda-benda baru tu, mungkin kita kena buat research apa tu. Macam banyak platform-platform baru yang cerita tentang hal-hal dunia, tentang sosioekonomi dunia, sejarah. Semua benda tu mungkin bukan bidang dia. Dia kena research, kena baca buku, kena tengok sana. Benda tu agak leceh kan. So kalau kita buat benda yang kita minat, bidang kita, mungkin boleh membantu orang lain kan. Benda tu lebih senang. Dan kita jangan nak cepat kejar subscriber lah. Kita buat je apa kita minat. InsyaAllah akan ada orang tengok. Dan kepada yang tak tahu, untuk YouTube ni, kalau kita nak monetize untuk buat duit ataupun nak generate income dengan YouTube, paling minimal kita kena ada 1000 subscriber. Itu syarat dia, 1000 subscriber. Dan juga 4000 jam jumlah tontonan dalam masa 12 bulan. So bila dah ada tu, dia bukan automatik kita dapat duit. YouTube bagi duit, okay, korang dah ada 1000 subscriber, dah ada 4000 jam tontonan, automatik bulan-bulan YouTube akan hantar duit masuk bank kan. Bukan. Kita kena orang kata apply menjadi YPP, YouTube Partner Program. Bila nak jadi YouTube Partner Program ni, YouTube akan tengok lah channel kita ni macam mana grow dia punya carta, apa benda dia tengok lah. Bila dia rasa sesuai lah, nanti adalah proses seterusnya benda tu. So sebelum ni jangan fikir tentang benda tu lagi. Macam nak buat account tak susah kan. Account Google ada, Google email, lepas tu ada, kita just log in pada YouTube, kita boleh buat. Kita fikir apa benda yang kita nak share, itu je. Jangan rojak masuk semua benda, isu dunia, isu agama, isu politik, isu benda-benda yang tak ada kena dengan kepakaran kita pun kita masuk. Jadi pengulas ni kan. Itu tu pulang lah. Kalau nak buat tu tak hantar lah. Tapi macam bagi saya, lebih baik kita fokus pada benda yang kita minat. Kalau kita minat repair motor ataupun kita seorang mekanik kan, kita cerita, share tentang bengkel kereta, cara-cara penjagaan kereta. Kalau kita mekanik kereta, bengkel kereta. Kalau kita mekanik motor, kita bagi tahu cerita tentang cara-cara penjagaan motosikal yang bagus. Kalau kita tukang jahit, tentang menjahit. Kalau kita minat berbasikal, tips berbasikal, laluan-laluan yang dirasakan mungkin bagus, yang mencabar untuk basikal kan. Kalau kita minat memancing, mungkin kita boleh share. Kalau kita nak share lah kan, maksudnya lubuk-lubuk yang bagus untuk memancing, umpan-umpan sesuai teknik, apa benda lah, share benda yang kita minat. So bila kita share benda yang kita minat tu, selain orang kita boleh kongsi kita punya minat dengan orang lain, kita juga mungkin memberi manfaat kepada orang lain kan. Macam tips penjagaan motosikal, tips penjagaan kereta kan. Janganlah ingat orang kalau kita ada bengkel lah, kalau aku bagi tahu ni nanti orang tak hantar bengkel, tak juga. Pasal ada setengah benda-benda kerosakan tu, diorang perlu hantar ke bengkel juga kan. Dan orang akan lebih rasa selesa nak hantar ke bengkel kita kalau kita selalu tengok kita macam cara kita berkongsi pengalaman apa semua kan. Dia lebih confident, kita ada extra orang kata extra pushing atau pulling power, menarik orang ke bengkel kita berbanding dengan orang lain yang tak ada benda tu kan. Anggap dia sebagai salah satu platform marketing juga. Dan sebelum ni saya beritahu, kalau kita shoot wedding, walaupun wedding ni still foto, kita bukan buat wedding video,
kita boleh share behind the scene. Mungkin kita ambil assistance orang, bukan setiap kali wedding lah, mungkin ada setengah-setengah wedding tu yang mendapat persetujuan pihak pengantin tu, kita cakap boleh tak saya ambil gambar behind the scene ni, nanti saya share. Pasal ada setengah orang dia suka tengok cara kita bekerja lah. Mungkin dia tengok cara dia bekerja macam ni bagus lah, pakaian dia teratur, cara dia berkomunikasi dengan orang teratur, etika berpakaian, orang kata apa, personality dia orang kata bagus kan. Mungkin kita ni orang kata apa, suka bercakap, ramah dengan orang. Benda tu orang nampak dalam video kan. Dan mungkin benda tu akan jadi tarikan kepada orang untuk hire, ambil upah kita kan. Ataupun kita suka ambil gambar portrait kan. Portrait individu datuk-datuk ke apa kan. Kalau ada behind the scene tu kita share, bukanlah setiap kali shooting kita share, tapi jadi orang nampak cara kita bekerja tu. So benda-benda ni jurufoto barat dah banyak buat. Ada yang di Malaysia ni ada, tapi masih lagi tak banyak lagi lah. So apa yang saya nak bagi tu, YouTube ni adalah sebuah platform yang boleh membantu kita banyak perkara. Bukan membantu kita juga, dia juga membantu orang lain lah kalau kita kongsi pengalaman kan. Dan berbalik kepada channel tips, channel buat YouTube, orang kata apa, cara-cara nak buat YouTube ni, selain daripada nak register tu tak susah macam saya bagi tu tadi tu kan. Login, buat account Gmail, buka YouTube, sign in, dah boleh post video dah. So benda-benda detail daripada tu kita boleh ni. Benda-benda tu tak ada masalah untuk orang pun. Yang masalah kepada orang ni lah, dia nak dapatkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tontonan. So benda tu yang memerlukan apa orang kata, kita rancang ataupun plan channel apa yang kita nak buat. Kalau boleh niche lah, ada niche ataupun ada tema, ada apa spesifik tentang apa channel kita, tentang apa, foto ke, tentang masakan ke, berbasikal ke, memancing ke. So benda tu penting supaya subscriber datang tu dia boleh tunggu konten-konten yang sama tu lah. Kita tak nak nanti contohlah kita buat hari ni kita buat konten pasal memancing, minggu depan kita buat konten pasal berbasikal. So benda tu dah lain-lain kan. Kalau kita nak buat rojak kita tak apalah, tapi kalau kita buat benda yang spesifik, kita spesifik je. Macam fotografi kan, orang yang nak belajar fotografi tu dia akan tertunggu-tunggu kita punya konten dan seterusnya. Dia harap konten yang sama lah fotografi kan. Kadang-kadang kita cerita pasal foto, minggu depan pula kita cerita pasal memasak kan, dia tak kena kan. So dia jadi cacah merebah kita punya channel tu. So sebaik-baiknya kita tetapkan pendirian kita, fokus satu channel tentang apa benda kita nak buat, memancing ke, memasak ke, mengembara ke apa ke. Dan kita orang kata apa, pastikan paling kurang seminggu satu video. Sebaiknya seminggu 3 kali lah kan. Seminggu satu video. Kita jadikan dia sebagai habit ataupun mesti. Kita kena paksa diri lah, kena ada disiplin lah. Tak boleh lah ada tak ada mood nak buat kan. Tak boleh. Kita kena ada buat jadual. Ni kalau kita serius lah kan. Kalau yang dengar ni serius lah kan. Kalau tak serius dia pun tak ada nak buang masa dengar benda ni kan. Okey lah, kalau ada apa lagi yang tak apa nak clear kan, boleh tanya saya. Saya pun baru lagi benda ni kan. Jadi kita boleh kongsi lah apa yang kita tahu, apa yang kita tahu kan. Tentang lighting, audio, apa semua yang saya tahu sedikit-sedikit. InsyaAllah saya boleh kongsi lah. Okey, sampai jumpa lagi.